Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cik Sabun. Okey, kali ni dalam video ni saya akan tunjukkan cara-cara saya mendapatkan sabun yang dalam thumbnail ni, iaitu sabun green clay yang bergaris halus. Okey. Sabun ni sebenarnya adalah sabun badan. Saya gunakan green clay. Sebenarnya sabun ni adalah sabun kedua yang saya buat dengan teknik side pour, sebab saya cuba untuk mendapatkan garisan-garisan halus dalam sabun. Sebelum ni saya pernah buat, saya gunakan red clay tapi fail proses teknik lah. Proses saya tu gagal sikit lah, kerana tracing saya tak berjaya dapatkan tracing yang betul. So video kali ni adalah video yang berjaya mendapatkan sabun yang saya nak, pattern yang saya nak. So saya harap saya dapat membantu you all untuk belajar mengenai tracing, especially bila membuat sabun menggunakan minyak campuran ataupun mix oil lah. Okey, resepi kita kali ni saya menggunakan 4 jenis minyak. Macam biasa, saya cuma gunakan satu resepi ni sahaja untuk sabun badan. Okey. Yang lain pun saya guna juga, cuma saya kurang guna. Yang ini yang paling banyak saya buat lah. Okey, iaitu minyak castor, minyak kelapa sawit dan minyak zaitun. Okey, kita timbang minyak macam biasa ikut sukatan. Minyak castor 50 gram, minyak sawit 336 gram, minyak zaitun 286 gram dan minyak kelapa 168 gram. Okey, timbang betul-betul ya. Macam biasa, mesti reset penimbang kepada 0 setiap kali kita tambahkan minyak yang baru. Harus diingatkan, teknik ni sebenarnya agak kritikal sikit kerana dia memerlukan tracing yang betul. Okey, bila kita membuat sabun dengan corak-corak yang intricate ataupun delicate, maksudnya corak yang agak teliti, so kita perlukan tracing yang betul. So sebenarnya yang fail hari tu adalah kerana tracing tu saya buat 2 bancuhan, tapi tracing punya bancuhan tu tak sama. Satu bancuhan tu pekat sikit, satu bancuhan cair sikit, so tak boleh. Okay, so kali ni you all akan tengok cara yang betul. So in case ada yang berminat nak buat teknik ni di masa akan datang, you all boleh cuba. Okay, belajar daripada kesilapan saya, so you all pun tak buat silap. Tapi saya harap sebelum you all cuba untuk buat teknik-teknik macam ni, pastikan you dah mahir dengan cara menggunakan stick blender. Dan cara mendapatkan tracing yang tepat lah. Okay, sebabnya penting. Kalau you all dah tak mahir lagi guna stick blender, benda ni akan jadi agak sukar lah. Okay, so lebih baik kalau you belum mahir dengan stick blender, lebih baik you biasakan dengan buat sabun palm oil dulu, supaya tak berlaku pembaziran kalau tak jadi apa-apalah. Okay, kalau sekadar tak jadi design tu kita faham, tapi kalau tak jadi sabun tu, maksudnya minyak tak cukup sebati dengan lye ke apa ke, macam sayang sikit kan. Alright. Seterusnya macam biasalah, saya akan campurkan clay, green clay saya campurkan dengan minyak dulu dalam satu jug kecil. Pastikan kita mix dulu semua color ke pewarna ke apa ke dengan minyak sebelum kita masukkan dalam bancuhan yang betul ya. Okey, so ini adalah saya punya minyak. Okey, you boleh tengok nanti berapa kali saya tekan stick blender. Pastikan buang bubble dulu bila masukkan stick blender, ketuk-ketuk dia, buang bubble yang ada terperangkap kat situ. Kemudian kita tuang lye. Okey, jangan tekan lagi stick blender. Okey, saya godak-godak dulu, tengok cepat saja warna dia berubah. Cepat saja minyak dengan lye sebati kerana bancuhan ni sangat lembut. Okey, sebab minyak zaitun ni banyak. Okey, kemudian baru saya hidupkan stick blender dan saya memang tekan sekali dua sahaja. Okey, sediakan whisk sebab nanti selepas kita dah stick blend sekali dua ni, saya memang dah tak tekan dah. Saya terus tanggalkan stick blender. Okey, dan saya godak-godak macam tu je. Saya akan gunakan whisk sahaja seterusnya untuk campurkan bancuhan ni dengan titanium dioxide. Jangan lupa kita tuang sikit ke dalam bancuhan green clay, jug untuk green clay tadi. Kemudian kita keluarkan stick blender, gunakan whisk. Kita akan campurkan titanium dioxide untuk bancuhan dalam jug besar lah. Titanium dioxide saya dah campurkan dengan minyak sebelum ni. Saya campurkan dalam botol siap-siap, jadi saya cuma perlu tuang sahaja jumlah yang diperlukan ke dalam kita punya bancuhan tadi.
Okey, kemudian kacau sahaja. Tak boleh guna stick blender dah ya. Pastikan dia dalam keadaan yang paling cair macam ni. This is what we call thin tracing. Okay. You cannot have thick tracing. Thick tu maksudnya pekat. Okay, kita tak boleh ada medium pun. Kita mesti dapatkan thin tracing untuk dapatkan garisan yang halus. Bila dia dah jadi medium tracing, kita dah susah dapatkan garisan halus tu. So, kita perlu dapatkan tracing yang paling kecil, paling cair. Okay. Alright. So, kita ada satu jug lain. Okay, perhatikan saya gunakan jug yang bermuncung panjang. Okay, sebenarnya jug muncung panjang ni sangat penting dalam proses membuat sabun ni, kerana nanti bila tuang kita perlukan jug yang muncung panjang ni untuk capai ke dalam mold. Okey, nanti bila saya dah tuang korang akan nampak lah apa yang saya maksudkan. Kalau you guna jug biasa, sebab sebelum ni saya guna yang merah tu, saya guna jug biasa kan, agak susah sebenarnya. Tapi yang panjang ni memang jadi senang lah untuk saya tuang, sebab saya tak perlu susah payah nak tolak muncung dia ke dalam. Okey, so cara tuang dia tadi you all nampak kan, saya tuang sikit-sikit ke dalam jug ni. Okay, so bila dah tuang sikit-sikit macam tu, kita cara tuang ni daripada hujung ke hujung mesti dalam keadaan yang serata dan laju yang serata lah. Okay, jangan slow. Kalau slow dia akan bertambah banyak dekat satu-satu tempat tau. Okay, so kita buat proses yang sama. Kita tuang selang-seli macam ni. Nampak bila kepekatan dia sama, dia akan masuk satu ke dalam satu sama lain. Macam yang hari tu yang merah tu, yang merah lagi cair daripada yang putih. So merah tu dia tak nak masuk dalam putih. Putih dia memang tenggelam elok dalam merah, tapi merah tak nak campur dalam putih. Okay, so jadi tak cantik lah kat situ dia punya lingkaran dia. Okay, yang pertama tadi saya dapat lingkaran yang sangat halus kerana dia sangat cair. So cantik lah dia punya lingkaran dia. Tapi yang kedua ni pun sebenarnya tak ada masalah juga, kerana kepekatan dia tetap sama. So saya tetap boleh dapatkan lingkaran yang kecil-kecil macam tadi lah. Okay. Alright, kemudian tuang lagi sekali. Nampak pergi daripada hujung ke hujung. Nampak bila muncung panjang, bila jug muncung panjang, senang untuk kita tuang tu. Tapi bila hari tu saya guna muncung pendek kan, macam susah lah. Dia lepas tu dia tumpah meleleh kat tepi kiri kanan tu, tak payah cakap lah. Okay. Lagi satu ingat ni, kalau you nak buat teknik ni, jug yang digunakan untuk menuang tu tak boleh penuh. Mesti separuh jug sahaja. Sebab kalau tidak, dia akan meleleh ke kiri kanan muncung yang panjang tu. Okay, so mesti buat separuh jug je. Ulang proses ni macam tadi. Okay, tuang berselang-seli daripada sisi ya. Okay, right, nampak dalam mold tu dah mula nampak garisan-garisan kan. Okay, dan you nampak saya punya sabun tracing dia dah agak medium. Tapi tak ada masalah sebab dia masih lagi boleh mengalir. So inilah masa ni inilah kita katakan side pour teknik. Semuanya tuang di tepi. Dalam jug pun kita tuang di tepi berselang-seli macam tu. Masa ni dah banyak kan, so saya dah campurkan je saja, tak ada masalah pun sebab dia dah bawah tu dah okey dah. Tapi saya still usahakan untuk buat lingkaran juga, kerana saya tetap nak dapatkan corak yang kemas lah sampai ke sudah. Okay, so saya cuba sehingga ke titisan yang terakhir lah, pendek kata. Okey, lagi satu saya lupa nak cakap tadi. Masa tuang, perhatikan saya sengitkan mold saya, especially bila tuang yang pertama tadi. Ini kerana kita nak dia mengalir daripada tepi. Okey, kalau kita tak buat macam tu, dia akan pergi ke tengah. So garisan tu kita tak akan nampak sangat sebenarnya. Dia tak akan jadi sangat. So penting untuk kita tuang dari tepi dan kita sengitkan mold tu. Ni kali ni saya angkat terus lah, senang. Sampai ke yang terakhir tu pun yang saya tetap cuba untuk sengitkan mold. Lepas tu baru kita letak dia dan kita hentak-hentak. Kemudian kita tuang dari tepi juga. Tuang mesti dari tepi, kerana kalau kita tak tuang dari tepi, dia tak akan jadi garisan-garisan tu. Dia memang tak akan jadi. Sebab saya pernah buat teknik macam ni juga. Saya tak tuang dari tepi, saya tuang tengah. Dia akan jadi ombak-ombak lain sikit lah. Okay, so finishing. Kita habiskan je apa yang ada. Tak ada masalah pun untuk kita corakkan sikit ke atas, sebab yang bawah tu saya dah puas hati dah. Overall saya memang puas hati waktu ni kerana tracing dah cantik.
sebenarnya tracing tu yang penting untuk diperolehi. Kalau tracing tu tak dapat, memang fail lah. Okay, nampak, sehingga ke titisan terakhir dia masih lagi mengalir elok. Inilah yang kita katakan thin tracing. Memang dia sangat nipis. Okay, sangat cair. Okay, so kita habiskan je apa yang ada, scrape off, kita buat corak sikit-sikit je. Tak perlu beria pun sebab dalam tu dah cantik dah. Sebab kalau kita beria sangat, kita takut terrosakkan corak kat dalam tu kan. So kali ni saya dah belajar daripada kesilapan jugalah. Saya takkan terlebih tenggelamkan saya punya chopstick kat atas tu. Okay, so saya tetap teruskan untuk buat garisan, walaupun sebenarnya nampak macam dah tak ada kan, tapi still okey lagi, dia still ada garisan. So kita tuang je, asalkan kita tuang dari tepi, kemudian kita hentak bagi dia rata sendiri. Jangan kita yang pergi tuang ke tepi tu, sebab kalau tidak nanti dia jadi lain jugalah. Sebenarnya kita memang kena tuang daripada sisi yang sama. Masa ni dah elok dah, just nice. Macam saya cakap tadi lah, mold kena sengitkan. Okay, you mesti gunakan jug yang bermunjung panjang macam ni untuk pastikan you dapat tuang dengan betul dan perfect lah daripada tepi. Kemudian mesti dapatkan very thin tracing. Okay, jangan over blend. Basically saya cuma tekan stick blender tu 2 kali saja. Okay, itu pun sangat sekejap lah, sebab saya dah terkena kan yang merah tu, so saya dah tahu dah. Okay, so kita dah berjaya dapatkan apa yang kita nak lah dalam sabun ni. So kita cuma finishing je kat atas tu. Tak ada benda yang major pun saya nak buat sebenarnya, sebab saya tak nak rosakkan corak yang dalam tu. Tapi penting untuk you all tahu, bila corak macam ni you tak boleh potong macam biasa sebenarnya, tapi saya potong 2 cara. So nanti kita akan tengok in the end. Saya potong 2 bahagian. Okay, tengok. Ini adalah bahagian yang bertentangan yang saya nak. Ini adalah bahagian yang biasa. Okay, potong daripada depan macam biasa. Yang garisan-garisan tu hanya akan kelihatan bila you potong daripada tepi. Okay, so bila daripada tepi baru akan nampak lah garisan-garisan halus tu. So saya potong 2 cara sebab saya nak tengok dua-dua corak. So tak ada masalah pun mana-mana. Tapi kalau you buat teknik ni, you memang kena potong dari tepi lah baru nampak. Okay, so itu dia video saya kali ni. Saya harap dapat membantu korang, dan saya harap video ni bermanfaat untuk inspire korang untuk cuba macam saya. Okay, selamat maju raya. Bye.